Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua. Hari ini bersama dengan saya Fazli Wad dan Nizati di Malaysia hari ini. Ya, dan pastinya kita harapkan agar anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini 24 Oktober. Tahu-tahu dah 24 Oktober. Pastinya kita akan sajikan pelbagai yang menarik. Seperti hari ini kita ada seorang legenda yang akan bersama dengan kita untuk menghiburkan kita di pagi ini. Kalau cerita pasal ni, dia dah ada lebih 40 tahun lah dalam industri. Ini mesti banyak perjalanan dia yang nak cerita dengan kita ni, Afad. Kita bawakan jauh dari Perancis. Jadi kalau kita cakap artis kita yang dari Malaysia yang merantau ke Perancis, kita tahulah tak lain tak bukan. Kita akan bersama dengan Datuk Sheikh. Ya, kita akan persembahkan anda untuk persembahan Pulanglah dari Datuk Sheikh. Dipersilakan. Silakan. Ada satu suara yang lembut membisik padaku, pulanglah. Termenung di pagi yang dingin, terkenangkan kampung halaman, terbayang wajah-wajah sayu, ku rindu kenangan tiba-tiba aku tersedar, terbayang wajah-wajah sayu, ku rindu perjuanganmu yang abadi. Akan ku terus membangunkan tanah pusaka yang indah. Betapa kesedaran kini bumiku dahagakan baktinya. Terimalah pulangku ini, oh akan ku teruskan semula, membangunkan tanah pusaka yang indah. Avec elle, c'est de l'eau et le pain, l'eau de du bon café le matin, le bonheur fait de tout petit rien. Avec elle, les dimanches sans se lever du lit, les volets refermés sur Paris, simplement pour oublier la pluie. Avec elle. Silakan Datuk. Wah, ini luar biasa. Hari ini kita dapat dan juga berkesempatan bersama Sebelum Datuk tu Sheikh. saya minta maaf. Silakan. Saya minta maaf, saya
tak tahu macam mana saya dah pergi ke lain. Wording tu nak ingat balik. Datuk, jadi macam itu pun orang still tengah tengok. Itulah Datuk Sheikh. Apa jadi sekalipun orang duduk macam gini je. Itu style, itu masih lagi style. Saya ingat ni saya masih jet lag lagi. Yelah, betul. Saya baru sampai kan? Baru sampai. Okey. Selamat kembali ke Malaysia. Betul. Diucapkan kepada Datuk Sheikh. Jadi ini adalah satu penghormatan dari kami di Malaysia hari ini dapat menerima kunjungan Datuk Sheikh. Kita faham Datuk Sheikh apabila Datuk Sheikh menyanyi tadi itu kita pun dapat gambaran yang mungkin Datuk Sheikh ada membayangkan sesuatu kan. Jadi mungkin mengimbau kembali saat-saat waktu ketika dahulu. Mungkin ada bermain dekat fikiran Datuk Sheikh. Ya, pasal lagu ni dia mesti kata tu saya dah terbalik kan. Sepatutnya yang ke depan tu yang belakang ke depan ke belakang. Jadi dia campur aduk. Betul. Pasal lagu ni kadang kalau dulu tak selalu nyanyi kan, you tak ingat sangat. Pasal sekarang ini umur pun dah meningkat kan, jadi kadang lirik banyak sangat nak ingat. Tapi suara tetap sama Datuk. Suara tetap sama. Suara tak? masih lagi. Dan kita nak bercerita tentang sebab dalam segmen nostalgia sini ni kita suka throwback cerita. Kan? Kita suka cerita pasal yang sebelum ni apa yang berlaku dan sebagainya. Yalah, perjalanan karier ni kalau nak dikompilasikan dalam beberapa minit memang tak sempat lah. Berapa banyak jauh kan, dan berapa banyak pengalaman yang Datuk Sheikh ada. Mungkin nak kongsikan juga yang paling diingati yang menjadikan satu impak yang kuat besar dalam karier sebagai seorang penyanyi tanah air. Yalah, pasal perjalanan saya ni dah lama. Saya bertolak dari sini 1973 pergi ke Europe. Saya became famous 1976. Jadi 2026 ni kira-kira berapa tahun? 2023. No, 26. Jadi saya pergi famous 76. Jadi berapa? 50 tahun? Ya, almost there. Yes, 50 years my career. Tadi dia kata 40 tadi. More than 40. I said more than 40. Dah tak boleh nak lost count dah. Bila kita tengok profil dan juga mengenali dengan lagu yang pertama. Sebab dikenali di negara luar terlebih dahulu kan, barulah mendapat pengiktirafan dan juga dapat peminatnya di Malaysia. Jadi pada ketika itu, kalau peminat di Malaysia ni bagaimana menyambut genre muzik yang dibawakan oleh Datuk Sheikh pada ketika itu? Katakan saya memula nyanyi dengan orkestra di France. Pasal masa tahun 1976 muzik di genre yang producer saya produce album saya semua dalam bentuk orchestration, orkestra 50 orang. Jadi pertama kali experience untuk saya daripada Malaysia nyanyi di night club, nyanyi dengan 5-6 musician, sekali nyanyi dengan 50 orang, 50 musician. Jadi itu satu pengalaman yang saya dapat belajar selama 8 tahun saya nyanyi pakai orkestra. Lepas tu music change. 80-an datang, muzik dah mula ada elektronik, ada synthesizer, ada perkakas-kakas baru. Jadi itu menolong kami kerana bila kami di atas pentas takkan ada 50 orang musician. Ya, betul. Sekali. Jadi kali ini dengan menggunakan mesin-mesin alat-alat yang boleh menolong lagu-lagu saya yang lama tu. Tapi kerana saya ni pop singer, saya bentukkan muzik saya tu untuk pop music. Macam lagu yang tadi kita dengar tu, Pulanglah. Jadi dia rentak dia dah tak orkestra lagi. Banyak lagi lagu-lagu yang menjadi one hit wonder pada satu ketika dulu kan. Lagu Umi, Anugerah dari Kegagalan. Betul. Lagu itu kalau kita dengar je kita dah macam terbukti kegagalan bukanlah kehancuran. Dengan anugerah, hikmat dan nikmat kehidupan. Betul, lagu Lina. Produser kita nama Lina, Datuk Sheikh. Lagu Lina. Datuk Sheikh nak nyanyi sikit lagu Lina. Lina. Dia keluar nanti kan. Dia keluar je lagi kan. Dia kena duduk dalam konti tu. Ya, jadi lagu itu Umi kan. Lagu Umi macam-macam lah. satu lagu yang memberi lagu impak Umi, yang cukup besar lah pada ketika itu. Macam Datuk Sheikh sebutkan tadi, itu antara revolusi lah lagu-lagu macam yang, lagu Umi, lagu Pulanglah.
banyak kawan-kawan saya masa tu lagu Pulanglah ni macam bila dia dengar, masa tu dia orang duduk di overseas, dia cerita dengar, oh aku dengar lagu kau, aku nak nangis, aku balik kampung. Dan seorang tu dia Arab, dia cakap ente nyanyi lagu Umi, Ana nangis, Ana balik. Dia duduk kat Germany. Dia balik. Dia lagu tu banyak sejarah. Jadi ada kawan-kawan saya masa di sekolah, dia orang dengar lagu Umi, dengar lagu Pulanglah, semua universiti kan, semua nak balik. Balik kampung. Semua teringat lagu kan. Tadi Dato' Sheikh ada bercakap kita tahu yang Dato' Sheikh dah 5 dekad dah dalam industri ni. Jadi kalau kita nak mengenali Dato' Sheikh ni, kalau kita tengok Google tu memang dah banyaklah cerita tentang Dato' Sheikh. Tapi saya difahamkan Dato' Sheikh sendiri kabarnya ingin mengeluarkan buku biografi berkaitan dengan perjalanan seni karier Dato' Sheikh. Sebab tu ceritanya ni saya nak buat konsert 16 bulan di ZEP Kuala Lumpur ni. Jangan lupa cakap ni orang jangan lupa beli tiket pula. 16 Disember 16 Disember. Malam tu kita cerita pasal konsert ni sebab dah masuk kan hari ni 16 Disember 2023 di ZEP KL. Di ZEP KL. Jadi saya balik kali ni untuk konsert ni untuk menunjukkan yang saya boleh nyanyi lagi. Tadi saya minta maaf kerana tak tahu apa siapa. Tadi boleh. Ini Dato' kalau ramai-ramai saya konsert masih, walaupun saya berumur, saya boleh nyanyi lagi. Dan saya nak buat konsert ni dengan high energy. Jadi saya datang sini untuk menunjukkan macam dengan musician saya daripada Paris yang saya masih dia boleh menyanyi di atas pentas lagi. Jadi saya nak buat konsert ni untuk menyediakan saya punya filming yang saya nak buat untuk sejarah saya ni. Kalau boleh nak buat the movie and the book. The book is coming out. Jadi sejarah macam mana saya pergi ke Eropah. Jadi kita tak payah cerita lah. Jadi beli buku. Buku tengoklah nanti. Nanti kalau dah cerita kat sini dah banyak sangat pula jadi perjalanan tu 2026 50 tahun lah. Perjalanan saya itu. Saya masih lagi ada tenaga, saya masih lagi boleh nyanyi, saya masih boleh. Kalau di sana di Paris, apakah aktiviti ataupun mungkin yang perlu kita tahu kan, sebab sekarang ni semua nak tengok kalau di Malaysia aksesnya lagi mudah dan sebagainya kan. Kalau di sana bagaimana pula karier perjalanan seorang Dato' Sheikh di sana? Saya masih buat konsert di Paris, ada juga di macam Belgium, di French speaking countries, sampai ke Canada dan juga di Reunion Island, Mauritius Island, masih ada peminat lagi. Permintaan di sana lagu apa? You know I Love You ke ataupun lagu-lagu? Oh banyak yang Melayu macam-macam lagu Pulanglah tadi avec elle. Avec elle c'était l'eau et le pain. Tu viens vers moi quand tout va mal et je suis toujours là. You know I love you. Itu jadi saya tak payah nyanyi, dia orang nyanyi. Biasa orang Perancis ni Dato' Sheikh memang terkenal dengan sifat kepribadian yang romantik. Betul tak Dato' Sheikh? Saya memang dari dulu saya punya tak ada rahsia pada saya love tu is very important. Jadi love only your wife, your family, your children. Jadi dalam muzik saya semua dari segi kebanyakan about love. Okey, tadi ada juga informasi daripada silakan. Tadi you punya question, jadi buku tu akan dikeluarkan dan buat filem tu. Jadi saya datang ni kali ni untuk buat persembahan ni dan akan terus jadi berada di Malaysia ni lama jugalah pasal nak preparation tu kan. Kalau boleh nak buat tour. Ramai yang akan berderet ni terhubungi boleh buat konsert tour di seluruh Malaysia lah kalau boleh. Kita pergi ke dia, bukan dia datang ke kita. Betul. Tapi kita bermula nanti di ZEP KL 16 Disember nanti. Pasal saya dah janji dengan peminat. Sebenarnya kita nak buat 2020. Sebenarnya saya ada di Kuala Lumpur 2019, saya dah prepare semua nak buat 2020. Sekali COVID pandemik tak jadi saya macam putus asa, peminat putus asa, tapi datin saya kata no, kita mesti continue.
saya mula balik pergi gym, mula balik nyanyi, mula exercise, turunkan badan semua. Itu dia. Ready to go. Yes. Nampak tak? Kerana cinta juga terbitnya. Datin ada di sini juga ya, Datin? Ada. Okey. Jadi kata-kata Dato' Sheikh tahir sekali kepada untuk peminat. Supaya mereka ramai-ramailah nanti datang dekat ZEP KL. Jangan lupa datang kat ZEP. Tadi saya nyanyi tu salah, tapi kalau boleh jangan lupa datang ke ZEP dan beramai-ramai, kita akan menyanyi beramai-ramai. Lagu-lagu yang you nak tu semua ada. Mostly banyak lagu Melayu lah. Ada lagu French, lagu-lagu Inggeris, tapi semua lagu saya. Ya, itu dia. 90 minit. 90 minit, 90 90 minit tanpa henti. Anda dengan akan musician daripada Paris dan ada campur sikit dengan musician daripada Malaysia. Kita mengharapkan yang bergabung. Terbaik. Betul. Kita mengharapkan yang terbaik untuk konsert Datuk Sheikh 16 Disember 2023. Betul? Di ZEP KL. Okey, jadi tiket di www.ticketcharge.com.my. Okey. Anda cepat-cepat screenshot sahaja supaya anda dapatkan informasi ini. Kalau nak tahu di mana, boleh pergi ke Ticket Charge untuk anda dapatkan Datuk Sheikh live in KL. Okey, baik. Terima kasih ucapkan Datuk Sheikh. Kita doakan semoga kekal sihat. Amin, insyaAllah. Ataupun doakan kita juga. Saya baru nak kenal you masa saya nyanyi, you belum lahir lagi. Belum. Dengar lagunya tu ya. Ku pelajari. Itu ulang-ulang, Datuk. Dari kegagalan, satu percintaan ku alami. Nampak? Saya boleh nyanyi juga. Rocket betul lah. Okey, Datuk Sheikh. Terima kasih sangat. Okey, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Malaysia hari ini. Okey, Malaysia hari ini kini kembali. Jadi mungkin ada di antara anda yang tengah nyanyi lagu Datuk Sheikh tadi. Okey, kejap lagi boleh nyanyi, seorang nyanyi. Tapi sekarang ini kita nak bercakap tentang kesihatan. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa hari ini kita nak bercakap tentang kesihatan. Tajuknya adalah sakit lutut. Jadi mungkin ada di antara anda yang mungkin mengalami masalah sakit lutut. Sebab apa? Sebab sakit lutut ni kadang-kadang ianya bukan sahaja mengganggu pergerakan kita, malahan mengganggu juga aktiviti-aktiviti seharian kita. Dan untuk pengetahuan anda juga, wanita memang berisiko tinggilah mendapat sakit lutut ni, bukan saja lelaki tapi kenapa agaknya wanita ni berisiko lebih mendapat sakit lutut ni berbanding lelaki? Kejap lagi kita akan bersama dengan pakar. Jadi terus saja kita ingin bersama di studio kami, kita bersama dengan doktor, ataupun kita kenalkan dulu di kiri saya dululah ya, Profesor Madya Dr. Muhammad Nizlan Muhammad Nasir, pakar bedah dan ketua unit kecederaan sukan dan pembedahan artroskopik Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM Sedang. Okey, dan di ujung sana kita bersama dengan Dr. Izwan Zuhrin Abdul Malik, pakar perubatan pemulihan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia. Dan bukan kita ada dua orang tetamu yang ada dekat sini, Anim juga ada di ujung sana bersama dengan pakar fisioterapi. Okey, silakan Anim. Ya, saya bersama dengan Nurul Wafikah Azman di sebelah saya selaku pegawai pemulihan perubatan fisioterapi Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM Universiti Putra Malaysia, dan juga Khairul Anwar Osman merupakan juru pulih perubatan dalam bahagian anggota. Kedua-duanya daripada hospital yang sama. Tapi sebelum kita nak buat demo, pastilah kita nak tahu apakah isu ataupun kondisi yang boleh berlaku berkaitan dengan sakit lutut. Afad mungkin akan mulakan apakah yang dikatakan tentang kondisi sakit lutut. Okey, kalau nak bercakap tentang kondisi sakit lutut ni, Dr. Nizlan lah mungkin boleh terangkan kepada kita. Sebab kadang-kadang kalau kita sakit lutut ni bercakap ni, kadang macam khususnya orang yang dah pun berusia lah, kadang-kadang mengganggu pergerakan. Ada orang yang macam nak solat normal pun tak boleh, kena solat duduk dan sebagainya. Jadi permulaan berkaitan dengan sakit lutut ni, definisi sebenar. Silakan Dr. Nizlan. Okey, terima kasih. Sakit lutut ni sebenarnya siapa-siapa boleh kena. Tak semestinya orang tua saja. Even saya pun sekali sakit lutut. Even orang muda pun sakit lutut juga. Kita kena sekarang ni kita banyak tengok orang beriadah. Beriadah dan bersukan. Bagus, tapi kita kena berhati-hati. Sebab apa-apa sukan ataupun riadah yang berlebihan boleh menyebabkan sakit lutut. Dan bila kita dah mula berusia, lutut tu akan lebih sakit lah. So kita kena berhati-hati. So hari ini kita akan bincang apakah punca-punca sakit lutut. Seperti yang saya lihat di hospital saya, tak kira lelaki ataupun perempuan, mereka boleh dapat sakit lutut. Yang kes-kes yang saya akan tunjukkan nanti,
banyak saya banyak menghadapi pesakit-pesakit seperti yang ini di hospital saya. Dan saya akan tunjukkan beberapa slide lepas ni rawatan yang saya berikan kepada pesakit-pesakit. Contohnya inilah anterior cruciate ligament. Ligament cruciate depan di belah kiri itu yang normal, sebelah kanan tu yang dah tak normal, yang dah koyak. Dan sebelah kanan sekali itu adalah gambar selepas pembedahan. Jadi tapi tak semua kecederaan anterior cruciate ligament ni perlukan pembedahan jangan salah anggap sebab dia boleh dicegah sebenarnya. So kita akan bincang lebih pada pencegahan pada hari ini sebab I think kebanyakan rakyat kita lebih pada berminat untuk bersukan, tapi kita perlu cegah macam mana untuk tak cederakan lutut. Sebab kalau sakit lutut ni mungkin terbagi pada dua, ada yang acute dan juga ada yang kronik kan. Jadi yang acute ni macam kita dapat lihat kadang-kadang tiba-tiba je boleh berlaku. Sebelum ni tak ada sakit lutut pun kan, tiba-tiba je boleh berlaku, dan kronik ni dia makin lama makin memudaratkan kepada kita. Jadi adakah benar kalau andai kata kalau kita ni di usia yang muda, contohnya sekarang ni kita membuat kehidupan aktif seperti hiking, kita main sukan yang lasak, adakah disebabkan perkara itu akan menyebabkan kita sakit lutut di kemudian hari, ataupun waktu ketika kita 20-an, 30-an ni juga dah menunjukkan antara simptom-simptom sakit lutut tersebut? Cara pencegahannya adalah penting sebab kita perlu sebelum kita mula, maknanya walaupun kita masih muda, kita masih boleh kena sakit lutut, boleh cedera, jadi kena hati-hati. Sebelum mulakan aktiviti itu perlu melakukan regangan yang bagus, yang mencukupi lah, kena membuat warm up, jangan terlalu cepat bersukan, sebab otot kita belum bersedia sebenarnya, kena bersedia, kena warm upkan otot itu sekurang-kurangnya 10-15 minit. Jangan terus masuk ke padang terus bersukan saja. Itu saya suruh pesan pada pesakit saya lah. Jadi kalau kita tak jaga ini, sama ada kita sakit masa tu, masa kita muda, ataupun kemudian bila kita tua kita akan sakit sebab kita tak jaga lutut kita. Ramai yang pesakit yang macam tu. Jadi orang cakap apa nama, lutut dah haus kan. Jadi daripada kita muda ni lah untuk kita nak menjaga lutut kita ni. Okey, nak berbalik kepada Dr. Izwan lah, bercakap tentang pemulihan rawatan kepada mereka yang mungkin mengalami masalah sakit lutut ni. Tadi Prof ada sentuh tak semestinya kita harus melakukan pembedahan untuk merawat sakit lutut ni. Jadi untuk Dr. Izwan pula, bagaimana dari segi pemulihan sakit lutut ni? Okey, dari segi pemulihan sakit lutut ni kadang-kadang kita kena tengok, kita kena bahagikan daripada awal prevention, dan kemudian selepas ada sakit lutut tu kita mau kepada kita punya treatment, so macam mana. So kalau macam selalunya macam Prof Nislan cakap, kalau macam dia dah daripada awal kita dah start ada sakit lutut, so kita kena tengok jenis sukan apa yang sesuai untuk dia, jenis aktiviti yang macam mana sesuai untuk dia, dan juga kita kena tengok jenis kasut sukan yang macam mana yang sesuai untuk dia. So selalunya jenis kasut sukan yang jenis comfortable, yang and then dia punya, kita kata dia punya dalam tu dia ada shock absorption, and then dia ada firm heel supaya provide more stability dekat kita punya ankle. So itu semua jenis kasut yang sesuai untuk aktiviti kita. Dan kemudian tengok kalau macam dah start ada sakit lutut tu, kita tengok aktiviti yang macam mana yang sesuai untuk dia lah, sukan untuk dia. So selalunya maybe jenis yang tak memerlukan banyak kepada load kepada dia punya knee. So selalunya kita akan advise jenis sukan yang macam cycling ataupun swimming. Itu semua jenis sesuai untuk kalau dah start ada sakit lutut. Dan paling simple pun just brisk walk ataupun just slow jog. So then selain daripada itu juga seperti apa yang Prof cakap, perlukan ada regangan itu semua, dan juga perlu ada, bila start ada sakit lutut, perlukan ada strengthening, perlukan kuatkan otot kita ni semualah. Bercakap tentang regangan, kalau kita ni yang mungkin tidak ada asas dalam sukan ni, kadang-kadang regangan tu kita buat suka hati kita sahaja. Tapi kita perlukan step yang betul dan juga pemilihan kasut yang betul untuk kita nak kenal pasti sukan mana yang sesuai untuk tubuh badan kita kan. Okey, jadi bercakap tentang regangan apa semua ni, Anem dia dah hebat dekat sana dah bersedia dah. Walaupun pakai heel Okey. Pastinya ini bukan kasut yang paling sesuai. Jadi saya tanggalkan terlebih dahulu sebelum saya kena marah dengan fisio saya sebelah ni. Okey, kasut tinggi memang tak boleh. Itulah beauty is pain ya. Ini juga penyebab
Penyebab boleh? Boleh dikatakan penyebab sakit lutut? Boleh. Penyebab punca sakit lutut. Okey, jadi saya nampak rendang di sini. Tapi tak apa, kita ada bersama dengan dua individu yang akan berkongsi. Ini dia merupakan demo senaman sakit lutut. Kalau kita ambil konteks daripada perbincangan tadi, Profesor dan Doktor, ada berkata tentang atlet. Atlet, mereka yang main sukan, mereka yang tidak terlalu fokuskan terhadap warm up terlebih dahulu kan. Semuanya boleh menjadi faktor. Apakah senaman yang sesuai untuk kategori-kategori ini yang berisiko mendapat sakit lutut? Nak kongsikan bersama dengan kami. Okey, so pertama kali kita tahu. So target kita punya age group untuk kita buat exercise. Okay, kita prescribe exercise ni. So kalau untuk orang yang lebih berumur, mungkin sebabkan punca dia osteoarthritis, sakit lutut, so mungkin jenis exercise dia lebih kepada duduk dan ataupun supported dengan ada bantuan lah. Ataupun yang backgroundnya dengan sukan. So usually kita akan dengan dynamic, ada pergerakan dengan menggunakan body weight lah. Alright. Boleh ditunjukkan pergerakan dia secara simple bersama dengan kami? Okey, so, ini kategori untuk mereka yang bermain sukan ataupun atlet dalam range umur semua dalam 20 hingga 40-an. 20 hingga 40-an. Sesuai dengan senaman ini. Kita nak ada disclaimer sikit. Takut nanti Kang, ibu-ibu, ayah-ayah saya di rumah terus saja melakukan senaman ini, takut tak sesuai dengan ketahanan badan. Okey, terus saja kita mulakan. Okey, so senaman yang saya bawa ni namanya senaman squat lah. Okey, so saya bawa 3 variasi. Okey, satu squat yang biasa. So cara dia hanya berdiri tegak. Dan bukaan kaki itu sama lebar dengan bahu. Okey, dan cara dia hanya bawa badan ke depan, tangan ke depan dan perlahan bengkokkan lutut untuk bawa badan ke bawah. Okey, so usually the most correct form dia yang paling cantik adalah kita dapat bengkok, saya bawa dari bahagian sisi Okey. So you turunkan perlahan hingga ke 90 degree lah macam ni. Okey. Maknanya sampai yang kita tidak sampai berasa kita rasa ada kontraksi pada otot muscle, otot depan ni. Okey. So lepas tu naik atas. Dan exercise ni boleh dibuat sebanyak 20 hingga 30 kali ulangan. 2 hingga 3 set. Apakah kesannya terhadap lutut dengan regangan yang dilakukan sebentar tadi? Ini senaman kekuatan otot. Memang kita target muscle, target otot kita adalah otot peha, bahagian depan dan bahagian belakang. Okey. Maknanya kondisinya adalah untuk meningkatkan ketahanan otot lutut kita. Meningkatkan otot dan juga daya mobiliti sendi lutut. Daya mobiliti tersebut. Okey. Ini antara senaman yang berkaitan dengan itu. Kalau contoh warga emas, kita ada kerusi di sini. Okey. Ini kategori untuk warga emas yang seperti mana kita tahu, antara yang berisiko adalah mereka yang berumur ataupun berusia 50 tahun ke atas. Dan kita faham kondisi-kondisi which is di mana susah untuk kita melakukan dengan duduk terus ataupun melakukan squat sebentar tadi. Okey, contohnya bagaimana bagi mereka yang mempunyai kategori tersebut? Okey. Untuk pesakit orang tua selalunya kita akan bagi dia supported. Okey. Untuk first timer selalunya kita bagi non-weight bearing. Okey. So macam mana? Cuma duduk di kerusi yang stabil. Okey. And then apa yang perlu dibuat, ini adalah untuk kekuatan otot peha di depan. So kaki akan naik satu. Okey, tahan selama 10 saat. Okey. Okey, dan pelan-pelan turun ke bawah. Ini untuk melatih otot memanjang dan memendek, di konsentrik dan insentrik. Okey. Selalunya pasien akan berasa agak sengal, tapi itu tidak mengapa untuk kekuatan peha. Berapa kali ataupun berapa lama jangka masa diperlukan untuk melakukan satu set senaman ini? Okey, ini senaman kita panggil quadricep strengthening. 10 saat tahan, 10 kali, mesti rest dan juga 3 set. Diulang selama 3 set. Dalam satu session yang kita lakukan. Betul. Okey, soalan saya, ada setengah individu yang kalau sakit lutut je ambil pad sejuk ataupun pad panas untuk diletakkan di bahagian-bahagian tertentu. Dr. Izzuan, mungkin ada sedikit penjelasan. Mereka yang menggunakan pad sejuk ataupun pad panas untuk mengurangkan kesakitan ataupun rasa-rasa sengal di bahagian lutut. Boleh ke tak boleh? Selalunya kalau macam dalam acute ataupun dalam kecederaan yang pada permulaan tu, selalunya kita akan bagi kepada, kita gunakan ice pack sebab kita hendak mengurangkan kesan keradangan daripada lutut itulah. Dan selalunya kalau kronik tu kita bagi kepada yang hot pack. Sebabnya kita nak improve dia punya blood circulation dan untuk kita kata nak relaxkan dia punya muscle tu semualah, dan untuk improve joint stiffness. Maknanya ada perbezaan lah kan di mana situasi yang sesuai untuk menggunakan pad sejuk dan pad panas. Nak tambah sikit ke? Nah.
Okey, itu dia sikit penjelasan. Kembali bersama dengan mereka untuk sedikit lagi konklusi daripada perbincangan untuk minit-minit terakhir ini. Silakan Afan. Baik, terima kasih Anem. Betul lah kan, kalau kita ni mungkin mengalami masalah sakit lutut ni, kadang-kadang kita ni ambil gel, letak saja kat kawasan lutut kan. Tapi kita tak tahu sebenarnya keberkesanan untuk rawatan tersebut. Okey, nak kembali kepada Prof. Mungkin kita ni kadang nak bersukan, kita tak tahu kondisi badan kita ni bagaimana. Adakah kita ni mampu untuk membuat sesuatu sukan dan sebagainya. Bila mana yang kita perlu tahu yang lutut kita ni harus berhenti untuk bersukan. Mungkin dia ada orang cakap bila main bola tu dia ada keluar bunyi. Pop. Contoh ada mengalami masalah lutut. Tapi kalau kita ni yang buat sukan-sukan biasa ni, bila mana kita nak tahu yang kita ada masalah lutut ni? Nak suruh orang berhenti ni antara yang paling yang paling susah saya nak buat dekat klinik sebab kebanyakan pesakit saya adalah muda-muda. Dia orang sangat aktif ya. Jadi saya nak minta dia orang kata berhenti itu memang susah. Tapi mereka kalau katalah sakit itu berterusan, mereka perlu dapatkan rawatan lah ya. Pemeriksaan perlu dibuat, dapatkan diagnosisnya dan dapatkan nasihat doktor. Biasanya saya akan minta mereka berehat seketika ataupun biar recovery. Macam tu. Gambar ni sekarang ialah gambar cushion lutut yang rosak. So selepas rawatan macam ni mereka tak boleh terus bersukan. Mereka perlu melalui rehabilitasi. Tak boleh terus senyak lutut tu sebab nanti dia akan koyak baliklah. So kita boleh terus bersukan dan terus aktif dengan cara tukar sukan kita ya. Contohnya pada low impact sports macam Dr. Izwan beritahu tadi, kita cadangkan secara berenang. Mereka boleh melakukan cycling ya, siapa yang minat cycling. Siapa yang tak boleh cycle, dia boleh kan just even brisk walking, jalan yang laju. Itu untuk mencegah daripada kecederaan yang lebih teruklah. Tapi nasihat saya adalah dapatkan rawatan, dapatkan tahu diagnosisnya apa. Dan dapatkan nasihat doktor sama ada boleh teruskan atau tak. Ya, gitu. Okey, kena jumpa dengan yang pakar lah kan. Jadi kita kalau boleh tu, kalau kita ada masalah sakit lutut tu, kita tak nak tunggu sampai dah kronik, dah teruk, baru kita jumpa dengan doktor. Jadi untuk Dr. Izwan, apa mungkin nasihat yang nak diberikan kepada penonton? Anda kata kalau mereka ni mungkin ada mengalami masalah sakit lutut, kata orang tu nak mengelak, lebih bagus daripada benda tu dah berlaku. Silakan. Okay. So pertama sekali kita kena tahu apa kita punya kondisi, apa kita punya condition lutut kita macam manalah. Kalau time tengah sakit, so mungkin masa tu kita kena tukar kita punya aktiviti jenis yang macam mana. Kita kena tengok sukan jenis yang macam yang sesuai untuk kita. Dan preparation maksudnya dari segi kita kena tengok dari segi equipment, shoes. Macam saya cakap tadi itulah comfortable shoes yang ada shock absorption tu semua. Dan juga yang paling penting kena buat warm up jugalah. Warm up tu penting sebab kadang-kadang ada setengah orang tu dia terus skip warm up, dia terus main. Okey, dan juga kalau kita kena tengok faktor-faktor yang lain jugalah yang kita kata boleh contribute kepada knee injury. Contohnya kalau macam berat badan yang berlebihan tu pun boleh menyebabkan ataupun risk factor untuk menyebabkan knee injury. So yang tu pun kita kena kontrol jugalah. Cakap tentang berat badan ni sikit saya nak bagi tu info. Kalau anda naik 1 kilogram, ia akan memberikan tekanan 3 ke 4 kilogram kepada lutut anda. Itu kalau naik sekilo. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Pembersemadia Dr. Muhammad Nizlan Muhammad Nasir dan juga Dr. Izwan Zuhrin Abdul Malik bercakap tentang sakit lutut ni. Jadi kita nak bersama dengan Anim di ujung sana. Silakan. Okey, dan sekali lagi kita nak ingatkan satu posisi seperti mana tadi, squat. Mungkin last posisi untuk tunjukkan. Posisi squat ini secara pantasnya macam mana tadi? Berdiri tegak, bukaan sama lebarkan bahu. Okey. Bawa badan ke depan, duduk. Okey, ini squat. Yang sebentar tadi adalah posisi duduk dan perlu mengangkat kaki ke atas. Kalau anda terlepas, mungkin siaran ulangan kami sangat membantu anda, terutama sekali mereka yang mempunyai kondisi sakit lutut ataupun osteoarthritis yang sebentar tadi kita kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih Nurul Wafika selaku fisioterapi dan juga kita ada Encik Khairul Anwar selaku jurupulih anggota yang telah pun bersama dengan kita untuk berkongsi demo senaman sakit lutut. Dan kita nak kongsikan kepada anda semua, ini dia. Jom heboh kembali bersama dengan anda. Jadi buat warga selatan, orang Johor, mereka yang berada di selatan tanah air, jangan lupa untuk ramai-ramai datang ke booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di Padang A dan B Angsana Johor Bahru pada 27, 28 dan juga 29 Oktober ini. Pastinya pelbagai perkhidmatan dan juga informasi berkenaan dengan produk-produk KWSP, aktiviti-aktiviti yang akan memberikan anda hadiah percuma. Jadi rugi untuk tak datang ke sana 27, 28
29 hari bulan. Ada juga yang akan berpeluang untuk mendapatkan voucher Aeon bernilai sehingga RM3,000 yang bakal menjadi milik anda. Jadi jumpa di sana. Ada juga penampilan khas Cik Mamat Badut. Apa tu ya? Jadi kalau anda nak tahu apakah lagi aktiviti menarik, pastinya kita sajikan pelbagai hanya di Carnival Jom Heboh Johor Bahru di Angsana Mall Johor Bahru. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini anda akan bersama dengan Afad untuk Pasca Belanjawan 2024. Apa khabar orang selatan? Pada yang kerja, tak kiralah kerja dengan majikan ke atau kerja sendiri. Jomlah datang booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di Carnival Jom Heboh Johor. Kad booth KWSP nanti ada claw machine. Mana tahu menang voucher bernilai sehingga RM3,000. Selain itu, ramai artis kat sana nanti. Kami juga ada bagi popcorn percuma kat korang yang datang ke booth KWSP. Jadi tunggu apa lagi? Jom ramai-ramai ke Carnival Jom Heboh Johor bertempat di Padang A dan B Angsana Johor Bahru Mall pada 27, 28 dan 29 Oktober ni. Jumpa anda kat sana. Okey, Malaysia hari ini kini kembali. Jadi seperti mana yang Anim katakan tadi, betul kita nak bercakap tentang Pasca Belanjawan 2024 tapi kita nak memberikan fokus kepada Kementerian Kerja Raya. Jadi untuk bercakap tentang perkara tersebut ke arah infrastruktur bertaraf dunia, kita terus saja ingin bersama dengan Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum. Terima kasih Afad. Ya, sama-sama. Okey, baik Datuk Seri, kita nak bercakap tentang peruntukan belanjawan yang telah pun diberikan kepada Kementerian Kerja Raya. Difahamkan setiap kali belanjawan akan ada peningkatan dan difahamkan juga untuk peruntukan bagi KKR ini antara yang terbanyak yang pernah diberikan daripada kerajaan kepada Kementerian Kerja Raya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan tentang berapakah jumlah peruntukan tersebut yang mana diberikan kepada KKR. Silakan. Ya, terima kasih Afad dan juga Malaysia hari ini kerana memberi peluang kepada Kementerian Kerja Raya untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan bajet yang telah diperuntukkan kepada kementerian bagi tahun 2024. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Afad tadi, pada tahun 2024 Kementerian Kerja Raya turut mendapat peningkatan dari segi jumlah bajet yang diluluskan. Itu pada tahun 2024 kementerian telah diluluskan bajet sebanyak 9.511 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 12.7% berbanding dengan 8.5 bilion yang diperolehi pada tahun 2023. Jadi ini sebenarnya memberikan satu kegembiraan juga kepada kementerian kerana kita telah mempunyai perancangan yang agak tersusun untuk melaksanakan program-program berkaitan dengan khususnya penambahbaikan infrastruktur jalan, jalan-jalan yang rosak dan sebagainya, dengan pertambahan lebih kurang 1 bilion untuk pengurusan penyelenggaraan jalan-jalan. Maka lebih banyak jalan-jalan yang rosak dapat dilakukan penambahbaikan, pembaikan, dan juga jalan-jalan yang belum rosak pun kita bercadang untuk melakukan pembaikan. Okey, jadi sebagai KSU Kementerian Kerja Raya, bagaimana Datuk Seri melihat belanjawan 2024 ini mungkin dapat memberikan impak lah kepada kelangsungan industri pembinaan dan juga infrastruktur awam negara buat masa ini, Datuk Seri? Ya, sektor pembinaan adalah satu sektor penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kerana sektor pembinaan mempunyai rantaian bekalan yang sangat panjang dan luas, melibatkan lebih 100 subsektor yang lain. Dari segi bahan-bahan pembinaan seperti simen, pasir, batu, besi, gelas dan sebagainya. Jadi dengan peruntukan yang tinggi yang diberikan oleh kerajaan untuk sektor pembinaan, maka dengan sendirinya ia akan menghasilkan satu pecutan kepada kadar pertumbuhan negara melalui sektor pembinaan. Kerana sektor pembinaan juga mempunyai apa yang dikatakan multiplier effect sebanyak 2 kali ganda. Jadi setiap ringgit yang dibelanjakan ataupun diperuntukkan oleh kerajaan dalam sektor pembinaan akan memberikan multiplier effect lebih daripada 2 kali ganda, dan ini satu yang amat baik. Itu juga dengan faedah kepada pemain-pemain industri, khususnya kepada kontraktor, pemaju-pemaju dan sebagainya. Peruntukan yang disediakan oleh kerajaan ini membuka peluang kepada mereka kerana ia akan mewujudkan permintaan dari segi barangan-barangan yang berkaitan di dalam sektor pembinaan dan juga
permintaan dalam bentuk pekerjaan kepada rakyat. Sebagai contoh, di dalam bajet 2024 Kementerian Kerja Raya, kerajaan telah bersetuju memperuntukkan sebanyak RM300 juta khusus untuk kontraktor-kontraktor kecil Bumi Putra daripada grade kontraktor grade G1, G2, G3 dan G4. Jadi dengan cara ini bukan sahaja pemain-pemain industri yang utama yang berskala besar sahaja mendapat faedah, tetapi juga kerajaan memberi tumpuan dan peluang kepada kontraktor-kontraktor berskala kecil untuk turut mendapat faedah daripada bajet yang disediakan oleh kerajaan. Dengan bajet yang ada juga, kita boleh mempelbagaikan pendekatan untuk kita menambah baik dan juga menyenggara infrastruktur yang ada di negara kita. Untuk makluman Afad, dari segi jalan raya, Kementerian Kerja Raya menyenggara sebanyak 18,000 kilometer jalan raya di seluruh negara. 14,000 kilometer daripadanya adalah di Semenanjung Malaysia. Jadi dengan panjang yang amat tinggi itu, maka sudah tentulah perbelanjaan yang diperlukan untuk menyenggara jalan-jalan tersebut adalah amat tinggi. Dan dengan peruntukan-peruntukan yang diberikan oleh kerajaan ini, maka saya percaya lebih banyak jalan-jalan akan dapat diperbaiki, diselenggara dengan lebih baik. Sama ada setelah kerosakan berlaku atau yang lebih penting sebelum kerosakan itu berlaku. Kerana jalan-jalan kita ni seperti juga macam produk-produk, dia ada shelf life dia. Shelf life jalan raya ni lebih kurang 7 hingga 8 tahun mengikut reka bentuk. Jadi kalau digunakan dengan cara dan kaedah yang ditetapkan, tidak terlalu banyak kenderaan-kenderaan berat yang melalui, maka hayat jalan itu bolehlah bertahan hingga 7 hingga 8 tahun. Dan sebaik-baiknya, sebelum 7 hingga 8 tahun tu kita kena perbaiki jalan tu. Barulah tidak ada isu jalan berlubang, jalan pecah dan sebagainya. Jadi dengan adanya peruntukan tambahan yang disediakan oleh kerajaan, kita percaya perkara itu dapat dilaksanakan dengan lebih meluas lagi. Ya, insya-Allah. Mungkin lepas ini tak ada isu-isu tentang jalan berlubang, jalan yang tak diselenggara dan sebagainya. Okey, jadi bagaimana pula Datuk Seri mungkin dapat melihat daripada segi mungkin pembangunan dan juga mungkin penambahbaikan jalan raya Cerun dan juga laluan Bertul ataupun lebuh raya dekat Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak yang turut disebut dalam belanjawan kali ini? Untuk Sabah dan Sarawak, kerajaan telah memberi komitmen untuk meneruskan pembinaan lebuh raya Pen Borneo. Lebuh raya Pen Borneo di Sabah dan lebuh raya Pen Borneo di Sarawak. Untuk tahun 2024, kita akan memfokuskan kepada dua komponen utama, iaitu lebuh raya Pen Borneo Sabah yang nilai keseluruhannya melebihi 15 bilion. Dan pada tahun hadapan kita akan melancarkan ataupun memulakan kerja-kerja berkaitan dengan 19 package di lebuh raya Pen Borneo Sabah yang masih lagi belum dimulakan. Manakala di Sarawak, kita akan menumpukan kepada pelaksanaan Sabah Sarawak Link Road yang nilainya keseluruhan lebih 7 bilion dan juga akan dimulakan menjelang pertengahan tahun hadapan. Jadi peruntukan yang besar telah disediakan oleh kerajaan untuk infrastruktur di Sabah dan Sarawak. Begitu juga di Semenanjung Malaysia, antara lainnya kita dengar masalah yang dihadapi oleh pengguna-pengguna lebuh raya, khususnya di segmen sebelah selatan. Dan kerajaan telah pun meluluskan satu lagi fasa pelebaran lebuh raya utara selatan di Johor, yang mana menelan belanja lebih daripada 900 juta. Itu sepanjang lebih kurang 18 kilometer. Akan menjadikan lebuh raya tersebut daripada 2 lorong kepada 3 lorong. Jadi ini juga satu bentuk peningkatan kepada infrastruktur untuk kegunaan rakyat, dan fasa ini akan diteruskan sehinggalah seluruh segmen bahagian selatan lebuh raya utara selatan itu dapat dilebarkan, iaitu daripada Aikroh hinggalah ke Johor Bahru. Tetapi ia akan dilaksanakan secara berfasa. Dapat mengurangkan masa lah apabila pelebaran lorong tersebut dapat dibuat nanti. Dan juga stres di jalan raya. Betul kan? Okey, Datuk Seri, kita bercakap kali ini tentang kempen My Jalan KKR. Seperti mana kita tahu bahawa ianya telah pun mula dilancarkan pada 24 Ogos 2023. Dan juga pelancaran aplikasi My Jalan kini melepasi tempoh 2 bulan. Jadi bagaimana kementerian melihat dalam belanjawan kali ini mampu untuk memberi nilai tambah dan juga merealisasikan objektif serta visi kempen My Jalan itu sendiri, dan juga apa perkembangannya sekarang, Datuk Seri? Ya, sebelum tu saya hari ini ada memakai lencana My Jalan. Inilah dia lencana My Jalan yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 24 Ogos yang lalu.
Jadi bila kita bercakap tentang infrastruktur bertaraf dunia, dia perlu kerjasama pelbagai pihak, termasuklah pengguna-pengguna jalan. Jadi dengan berdasarkan pada konsep tersebutlah kita melancarkan kempen My Jalan ini dengan mewujudkan satu aplikasi My Jalan yang boleh dimuat turun oleh pengguna-pengguna untuk membantu kita mengenal pasti di manakah isu-isu yang berkaitan dengan jalan ini yang perlu dimaklumkan kepada kerajaan supaya tindakan yang segera dapat diambil. Kerana seperti saya katakan tadi, jalan persekutuan saja 18,000 kilometer. Jadi tidak mungkinlah kerajaan dapat memantau sepanjang masa. Jadi dengan pelibatan ataupun penyertaan ataupun peranan yang dimainkan oleh pengguna-pengguna jalan raya dan juga rakyat, maka dengan mudah dan dengan cepat isu-isu berkaitan dengan kerosakan jalan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan jalan dapat disampaikan kepada kerajaan dan juga kepada pihak berkuasa tempatan yang lain. Dan My Jalan ini juga kempennya menggunakan konsep no wrong door. Di mana tidak perlu fikir jalan ini di bawah pentadbiran mana. Sama ada pentadbiran kementerian, pentadbiran kerajaan negeri, pentadbiran PBT ataupun pentadbiran agensi-agensi kerajaan yang lain. Hanya sampaikan kepada kami dan pentadbir My Jalan akan menyusun dan menentukan ke manakah aduan-aduan itu wajar disalurkan kepada pihak-pihak berkuasa yang berkenaan. Dan setakat ini seramai 7,550 pengguna telah pun mendaftarkan dalam aplikasi My Jalan ni. Jadi anda semua yang ada telefon pintar ni, jangan lupa untuk anda memuat turun aplikasi My Jalan ini. Okey, yang terakhir ni kita ada lebih kurang last minute ni. Mungkin apa harapan Datuk Seri lah secara holistik terhadap pembentangan belanjawan kali ini dan juga impaknya kepada seluruh rakyat, dan bagaimana Datuk Seri melihat kesiapsiagaan KKR dalam memastikan matlamat belanjawan kali ini dapat dicapai? Saya mempunyai pandangan yang optimis dengan jumlah bajet yang telah diluluskan atau diperuntukkan oleh kerajaan, kerana ia akan memberikan kesan yang holistik kepada pemain industri, kepada sektor infrastruktur dan juga kepada keselesaan, kesejahteraan dan juga keselamatan rakyat. Jadi saya di peringkat Kementerian Kerja Raya bersama-sama dengan pegawai akan meningkatkan usaha untuk memastikan bajet yang disediakan itu dibelanjakan dengan segera, dengan tersusun supaya dapat dihabiskan dan diberikan manfaat sepenuhnya kepada rakyat. Dan pada masa yang sama saya amat menggalakkan supaya rakyat serta pengguna jalan raya turut memainkan peranan menyampaikan maklumat dan aduan berkenaan dengan situasi jalan-jalan di seluruh negara kita supaya kita dapat bersama-sama menjaga dan mengekalkan kualiti jalan-jalan di seluruh negara dalam keadaan yang baik dan selesa sepanjang masa. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri. Jadi diharapkan dengan peruntukan yang telah pun diberikan daripada pihak kerajaan kepada KKR ni dapat diberikan semulalah kepada kesejahteraan rakyat dan juga kepada anda semua. Seperti mana Datuk Seri katakan tadi, anda kata kalau anda lihat keadaan jalan raya anda tu berlubang, ada masalah dan sebagainya, boleh laporkan kepada pihak yang terlibat. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Baik, Malaysia hari ini ingin berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Kita kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anda semua sebenarnya. Kita dah sampai ke penghujung rancangan pun, Afad. Tapi esok topik menarik tau. Sebab apa? Dengar cerita kalau platform tu dah jadi media sosial, dia tak boleh lagi jadi platform sebagai e-dagang. Betul ke tak betul? Itulah dia. Kadang-kadang ada dari kita yang mungkin nak jana pendapatan menerusi media sosial. Kan? Jadi ini pilihan untuk anda. Sama ada nak gunakan media sosial ataupun e-dagang. Jadi besok media sosial versus e-dagang. Kita jumpa esok 9.30 pagi macam biasa di TV3 ataupun anda boleh stream langsung secara HD di aplikasi Tonton. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Kita jumpa besok. Bye. Jaga diri.